Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak berkongsi tentang teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil ialah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. 6 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Cara yang pertama ialah dengan penggunaan teknologi moden. Yang kedua, dengan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang ketiga, melalui penyelidikan dan pembangunan. Yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Yang kelima, pengurusan tanah yang cekap. Dan yang keenam, penggunaan baka yang bermutu. Ini contoh penggunaan baka yang bermutu. Yang pertama ialah kelapa sawit Tinera, iaitu kelapa sawit yang terhasil daripada kacukan kelapa sawit jenis Dura dan Pisifera. Jadi cirinya, dia berbuah lebat, mempunyai isi rung yang besar, ini isi rungnya di tengah, kemudian sabutnya yang tebal, tempurung yang nipis dan juga kandungan minyak yang tinggi. Kemudian belimbing bintang emas yang berwarna kuning keemasan, manis dan rangup, yang merupakan klon baharu belimbing hybrid pertama di Malaysia. Kemudian betik eksotika yang bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis, yang merupakan kacukan secara berulang-ulang jenis luar negeri Sunrise Solo dan juga jenis tempatan Subang 6. Kemudian lembu Mafriol, iaitu lembu tenusu kacukan yang dapat menghasilkan susu yang banyak. Kemudian ayam Akaputra, iaitu ayam kacukan yang dapat membesar dengan cepat dan juga dagingnya menyerupai tekstur ayam kampung. Jadinya ayam Akaputra ni merupakan kacukan di antara ayam kampung dan juga ayam hutan. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan juga teknologi mutagenesis. Ciri-ciri baka yang bermutu ada 5. Yang pertama, cepat tumbuh dan matang, hasil yang banyak, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaannya rendah, dan kemudian rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan juga cuaca yang melampau. Ini maksud kejuruteraan genetik, iaitu pengubah suaian genetik sesuatu organisma. Kejuruteraan genetik juga dikenali sebagai teknologi DNA rekombinan, kerana gen yang terdiri daripada urutan DNA tertentu diasingkan dan digabung semula dengan DNA organisma lain. Kemudian yang ini definisi mutagenesis, iaitu proses perubahan dalam struktur DNA akibat mutasi organisma yang berlaku. Ada 2 jenis mutagenesis, iaitu artificial dan juga natural. Kemudian klon, iaitu proses menghasilkan anak yang mempunyai kandungan genetik yang sama dengan induknya. Ini contoh untuk pengklonan tumbuhan dengan menggunakan kaedah kultur tisu. Dan juga pengklonan haiwan. Ini kambing biri-biri yang pertama yang diklonkan, yang diberi nama sebagai Dolly. Yang seterusnya, yang kedua ialah dengan penggunaan teknologi moden. Contoh penggunaan teknologi moden seperti pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Kemudian bioteknologi seperti pemindahan embryo, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Dalam penggunaan teknologi moden juga contoh lain seperti penggunaan drone untuk menyembuh pestisida atau racun serangga, dia dapat menjimatkan masa dan juga mengurangkan kos tenaga
kerja. Seterusnya, penggunaan jentera seperti traktor, jentolak, jentuai dapat mempercepatkan proses penanaman dan juga pemungutan hasil pertanian. Contoh lain ialah mesin pengisar dan mesin pengisi cecair yang dapat mempercepatkan pemprosesan dan juga pengeluaran makanan. Kemudian cara yang ketiga untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan ialah dengan memberikan pendidikan dan bimbingan untuk petani. Contoh pada rajah ini ialah pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada para peladang kelapa sawit oleh staf ABBC. Kemudian beberapa agensi atau institusi yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani seperti Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) dan juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Cara yang seterusnya untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan ialah melalui penyelidikan dan juga pembangunan. Ini adalah satu contoh produk inovatif untuk melembutkan daging hasil daripada penyelidikan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan daripada UPM. Yang seterusnya dengan cara penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Ini dapat meningkatkan kualiti dan juga kuantiti makanan. Caranya ialah dengan mengusahakan tanah yang terbiar, kemudian menyuburkan kawasan tandus, mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar, mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut dan juga membina empangan dan tali air. Felda ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dipertanggungjawabkan untuk memulihkan tanah terbiar supaya menjadi tanah yang subur dan sesuai untuk pertanian. Ini dua teknik pertanian tanpa menggunakan tanah iaitu aeroponik dan juga hidroponik. Yang seterusnya untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan dengan pengurusan tanah yang cekap. Dengan pengurusan tanah yang cekap ini dapat mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan juga meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Cara untuk pengurusan tanah yang cekap seperti tanaman campuran, penanaman teres dan juga penggiliran tanaman. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini soalan dalam buku SPS muka surat 19. 6 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Yang pertama ialah penggunaan baka yang bermutu. Yang kedua, penggunaan teknologi moden. Yang ketiga, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan oleh agensi seperti MARDI dan PORIM. Yang kelima, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Agensi kerajaan seperti FEKRA dan Felda yang memajukan tanah terbiar untuk tujuan penanaman dan juga penternakan. Yang terakhir sekali, yang keenam, pengurusan tanah yang cekap seperti tanaman campuran, penggiliran tanaman dan juga penanaman teres. Penggunaan racun serangga sangat penting untuk menghapuskan perosak tanaman dalam menjaga kualiti dan juga kuantiti hasil tanaman. Ini adalah contoh-contoh perosak tanaman seperti belalang, siput dan juga tikus. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Tetapi, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Ini contoh kaedah penyemburan racun serangga pada tanaman. Kawalan biologi. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa
dan juga parasitisma yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Ini awak dah belajar sewaktu tingkatan 2. Interaksi antara organisma. Ini gambar foto 2.18 ni contoh burung hantu. So, bela burung hantu untuk makan tikus. Burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan sebagai makanan. Jadi jenis interaksinya ialah mangsa dan pemangsa. Kemudian gambar foto 219, penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Jenis interaksi ialah parasitisma. Kelebihan dan juga kelemahan kawalan biologi. Kelebihan kawalan biologi yang pertama ialah mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan juga lebih murah. Kemudian kelemahan kawalan biologi mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Yang keempat, mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa ataupun parasit menjadi tidak terkawal. Kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya penggunaan ceplai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu. Gagal sebabnya ceplai ni aktif pada waktu siang manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Jadi, hal ini menyebabkan ceplai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Soalan buku SPS muka surat 20. Tandakan right cara-cara untuk mengelakkan hakisan tanah. Yang pertama dengan menanam tanaman penutup bumi. Yang kedua meneriskan lereng bukit dan juga penanaman secara berkontur. Soalan nombor 3. Kesan-kesan buruk penggunaan racun serangga dalam pertanian. Yang pertama menyebabkan pencemaran tanah, menyebabkan pemanasan global, membunuh organisma lain selain perosak, meningkatkan daya tahan perosak dan juga mencemarkan hasil makanan. Imbas kembali pengetahuan tentang kawalan biologi. Tajuk tingkatan 2. Kawalan biologi menggunakan musuh semula jadi untuk mengawal populasi perosak tanpa menggunakan racun perosak. Seorang pemilik ladang kelapa sawit menghadapi masalah tikus di ladangnya. Jadi tandakan right organisma yang sesuai digunakan dalam kawalan biologi. Dia terangkan bagaimana pemilik tersebut dapat mengawal populasi tikus menggunakan kaedah yang mesra alam tersebut. Dekat sini dia pilih 2 iaitu burung hantu dan juga ular. Jadi penerangannya kenapa nak bela ular dan burung hantu. Pemilik ladang kelapa sawit itu boleh membela pemangsa tikus seperti ular dan burung hantu. Tikus merupakan mangsa kepada ular dan burung hantu. Jadi ular dan burung hantu boleh makan tikus. Sekian sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih.